Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'da. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sentiasa dalam perlindungan Allah dan sentiasa kita bersyukur terhadap segala kurniaan Allah. Mudah-mudahan kebahagiaan bagi kita dunia dan akhirat insya-Allah. Menyambung daripada hadis yang telah kita sebutkan sebelum ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkait dengan keutamaan Ramadan. Sambungannya, qala wa syahrul muwasa, bulan simpati, bulan peduli, mengambil peduli, kasih sayang. Inilah bulan untuk kita sentiasa ingat orang-orang yang dalam kekurangan. Mungkin sebahagian kita rasa kita ni serba kurang dah. Ada orang yang jauh lebih kurang lagi. Apalagi kita dikurniakan kelebihan pula. Dari sudut apa? Ya, dah tentu ini dari sudut makan minum, duit, ringgit. Ataupun secara umum keperluan harian yang jadi tuntutan harian lah. Benda yang asas, yang jadi keperluan asas kehidupan kita, makan, minum, duit, ringgit dan sebagainya. Kalau kebetulan Allah kurniakan kelebihan itu pada kita, maka kita dituntut dalam hadis ini untuk kita ambil peduli dengan orang lain. Syahrul muwasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam umum semua tahu, dia bukan jenis orang yang ada watak, dia bukan jenis orang yang kaya-kaya, apalagi orang yang ada kelebihan duit untuk diberi pada orang lain. Pun begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memberi. Kan? Setiap hari ada saja benda yang diberi oleh Nabi SAW kepada orang lain. Ada saja pemberian daripada Nabi terhadap sahabat-sahabat, terutama daripada kalangan golongan Ahlus Suffah. Sahabat yang homeless, tak ada rumah, susah, fakir. Begitulah kita, ya. Syahrul muwasa, ambil peduli. Bahkan dalam suatu peristiwa, ini sikap para sahabat dalam peperangan Yarmuk. Kalau salah saya, nama dia Abu Jaham radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ada sepupu dia, perang Yarmuk, ya. Jadi dia ambil air. Jadi dia cari sepupu dia kalau masih dalam keadaan pokok tercedera ke apa-apa. Dia cari sampai tompek tengok hidup tapi dalam keadaan cedera parah. Dia berikan air tu, dia kata dia dah minum tu dah ngado menyogit sakit bola lain pula. Dia kata kopi kat orang tu. Dia pupai. Dia nak bagi pula orang nak minum tu dah ngajogit pula kopi orang tu. Orang yang ketiga. Yang ketiga tu dia bagi, tengok-tengok akhirnya dah meninggal. Dia patah balik pada orang kedua dah meninggal. Dia patah balik ke sepupu dia yang awal tadi, sepupu dia pun syahid. Jadi kesemuanya jadi syahid kerana apa? Kerana melebihkan orang lain, kerana mementingkan orang lain lebih daripada diri sendiri. Itu dirakam sikap itu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Allah Taala kata sifat sahabat ni, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain dalam satu-satu hal, walaupun perkara yang diberi pada orang, diutamakan orang tu, dia sendiri pun perlukan benda tu, tapi diutamakan orang lain. Ini satu sikap yang sangat hebat, yang mungkin kita rasa ada orang umpama itu zaman sekarang, tetapi tidak sampai ke tahap keutamaan itu sanggup menggadai nyawa seperti mana sahabat dalam hal-hal kebaikan. Jadi kita hari ni kalau kata buat lauk, kita fikir-fikirkan, mungkin ada senarai nama orang yang boleh kita hulurkan untuk diberikan bantuan. Ada sebahagian ulama,
siapa nama dia, saya lupa nama dia. Apa nama? Dia ni mempersiapkan makanan setiap hari di bulan Ramadan, bermula pada hari pertama siang masuk buka puasa. Ya. Buka puasa dia akan menghidangkan setiap hari 50 orang, 50 kepala untuk buka puasa. Ya. Saya lupa nama ulama Imam Abu Hanifah kau macam mana. Lupa lah, tapi daripada kalangan ulama lah rahimahullah ta'ala. Jadi dia mempersiapkan setiap hari 50 orang untuk beri makan. Kalau kita ikut kadar kemampuan kita, kalau 10, kalau 5, kalau seorang. Ya. Tapi kita berusaha untuk seboleh setiap hari ada saja bahagian rezeki kita tu dikongsikan dengan orang lain. Disebut dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan sedekah ni kepada orang susah, orang yang memerlukan. Ada sahabat ada sahabat mengadu, ya Rasulullah, macam mana kalau kami ni tak mampu nak sedekah bagi makan orang buka puasa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beritahu, kan? Ni hebatnya Nabi, kan? Nabi kata, kalau kau tak boleh nak beri makan sampai kenyang, kau beri sebiji kurma pun jadi. Kan? Tak boleh sebiji kurma, kau beri seteguk minuman. Tak boleh seteguk minuman, kau beri seisap susu. Mada kata labanin, kan? Mada, kan? Seteguk susu ataupun seisap susu. Tak boleh. Tak boleh banyak, beri sikit kadar kemampuan kita. Macam kita lah, kalau dari sudut duit tak boleh beri 100, kita beri yang mampu kita, sehingga RM1 pun dia tak mampu, beri RM10. Ya. Tak boleh beri RM10. Ada yang menganjurkan supaya kita kata yang baik-baik, itu pun dianggap sedekah. Tak boleh baik-baik dengan tangan, tak boleh hulu kebaikan dengan harta, tak boleh hulu kebaikan dengan rezeki, hulu kebaikan dengan bahasa. Buat dengan kata-kata yang baik, cakap dengan yang baik, doakan orang doa-doa yang baik, itu juga dianggap sedekah. Ya, dianggap kebaikan-kebaikan kita itu dianggap gantian kepada sedekah yang tak jadi kemampuan bagi kita. Kita ada kemampuan benda itu. Ada ruang. Islam ini hebat. Ya. Dia tak memutuskan kebaikan bagi orang. Tak putuskan harapan bagi orang. Ada saja ruang. Kan? Sebab itu penting Syahrul Muasa, kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ni sangat suka memberi pada bulan Ramadan. Jadi saya ingatkan diri saya dan kita semua, usahalah untuk bersedekah, usahalah untuk memberi, kan? Usahalah untuk boleh mendatangkan kegembiraan kepada orang lain. Kerana itu juga disebut dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh orang, apakah amalan yang paling disayangi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sururun tudkhiluhu fi qalbin mu'min atau kama qala, kegembiraan yang kau masukkan ke dalam hati seorang mukmin, gembiranya seseorang. Jangan sekarang ni ramai orang susah, ramai orang yang kekurangan duit, orang pula tempuh bulan Ramadan, yang kemudian yang menempuh gaya, semua nak, kalau Ramadan tu nakkan paling tidaknya kita gambarkan buka puasa dengan makanan yang elok-elok lah, ya. Kalau patah ke hujung pula gaya, kita gambarkan kegembiraan, juga berkait dengan makan minum, berkait dengan kesana kemari dan sebagainya. Orang tu tak mampu, kita salurkan benda tu. Kalau dia tak mampu, dia boleh jadi mampu, ataupun dia boleh dapat benda yang dia tak mampu tu, itu dah pasti akan mendatangkan kegembiraan bagi dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dan menggambarkan ini suatu amalan yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita usaha sama-sama pada bulan yang sangat barakah ini. Mungkin sebahagian daripada kita tak mampu baca Quran dengan baik, mungkin sebahagian kita tak mampu nak melaksanakan solat sunat ganti-ganti rakaat pada malam-malam ni, ataupun mungkin tak bangkit sama sekali, tak ada kemampuan, tapi kita ada ruang yang lain. Mungkin Allah Taala beri kelebihan di sudut duit untuk kita, dari sudut harta dan rezeki
pada kita. Itu ruang kita. Itu dah kelebihan kita. Yang mungkin tak ada pada orang lain. Atau mungkin ada tapi tak seramai macam yang kita ada. Jadi kita usahakan itu sebagai satu kelebihan bagi kita. Mudah-mudahan rahmat Allah sentiasa tercurah bagi kita, dan masing-masing ada kelebihan masing-masing. Mudah-mudahan kebaikan yang kita salurkan pada bulan Ramadan ini menjadi sebab pada timbangan amal kita berat dari timbangan amal kebaikan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan manfaat bagi kita yang baik daripada Allah, kurang kelemahan saya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.